Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat-sahabat semua mana yang belum tidur tu. Kenapa tak tidur lagi? Saya tak boleh tidur sebab baru balik daripada airport ambil orang rumah saya tadi. Itulah. Cumanya dalam perjalanan pergi airport tadi, lepas tu dapatlah beberapa titipan mesej daripada kawan-kawan yang menyampaikan lah bahawa satu pautan berita mengenai kenyataan daripada Presiden Mastaf. Bila saya pukul 12 malam tadi, saya tengah memandu, saya buka BFM, pun keluar berita iaitu mengenai kenyataan Presiden Mastaf. Presiden Mastaf ni siapa? Presiden Mastaf ni Datuk Suhaili Abdul Rahman lah. Siapakah Datuk Suhaili Abdul Rahman? Datuk Suhaili Abdul Rahman ni ialah seorang YB lah, mungkin daripada Labuan. Saya pun tak kenal lah secara peribadi, jadi saya bukan nak buat serangan peribadi ke apa, tak ada. Saya pun tak kenal, saya tak nak jumpa, saya tak tahu. Cuma bila saya dengar radio, maksudnya radio tadi di BFM, dia baca berita ni sebiji-sebiji lah. Maksudnya benda tu satu kenyataan media, yang mana apa yang saya baca di news dan apa yang saya dengar di radio tadi konsisten, sama. Maksudnya apa yang tertulis di media cetak, itulah juga yang dibacakan di radio. Maksudnya ini kenyataan rasmi, dia bukan gosip, dia bukan netizen tulis ke, bukannya ada seorang kata aku dengar dia cakap macam tu macam ni, bukan. Maksudnya satu kenyataan rasmi. Dan kenyataan rasmi ni dikeluarkan oleh seorang yang baru dinaikkan sebagai Presiden Mastaf dan juga menjadi naib Presiden, kalau saya tak silap, Istaf. Baik, saya bacakan kenyataan dia. Kenyataannya ialah Presiden Mastaf Suhaili Abdul Rahman berkata, pemain yang beraksi di Piala Raja Thai 2022 bernaung di bawah PSM. Okey. Bernaung di bawah PSM. Apa maksud bernaung di bawah PSM? Bukan MSN ke yang bawa pemain-pemain ni? Dia bernaung, apa maksud dia bernaung bawah PSM tu? Saya tak faham. Haziq adalah pemain daripada negeri Selangor. Negeri Selangor adalah negeri Mastaf, bukan negeri bawah PSM. Dia faham ke tak apa yang dia cakap sebenarnya ni? Siapa lagi? Ijab Bom pemain negeri Selangor. Farhan Adam pemain daripada negeri Selangor. Ni semua bawah pemain Selangor ni. Macam mana dia orang ni pula bernaung bawah PSM? Saya tak faham. Saya jadi tak faham apa benda sebenarnya dia cakap ni. Pemain yang beraksi di Piala Raja Thai 2002 bernaung di bawah PSM. Setahu saya, Mastaf ada memohon daripada MSN untuk menyediakan ataupun menaja jersey pemain ke King Cup. Kalau Mastaf yang memohon daripada MSN, bermaksud Mastaf lah yang menguruskan pusat kebangsaan. Buktinya beberapa orang Mastaf juga berada di lokasi kejohanan. Saya tak tahu siapa wakil daripada PSM yang ada pergilah, sebab Usop setahu saya ada kat sini. Datuk Sumali pun ada kat sini. Datuk siapa lagi? Siapa? Datuk Akram pun ada kat sini. Datuk Abi pun ada kat sini. So saya pun tak tahu siapa wakil PSM yang pergilah kalau mereka ni bernaung di bawah PSM. Bermaksud adakah pemain kita yang ke King Cup tu hari allowance dibayar oleh PSM? Saya tak faham. Setahu saya bukan. Yang saya pasti, yang saya tahu ialah Mastaf memohon saiz baju, kasut semua pemain-pemain ini melalui MSN untuk dicarikan penajaan pakaian mereka. Yang saya dengar macam tu lah. Jadi bermaksud mustahil lah PSM yang menaungi pemain-pemain ni. Jadi dekat part ini saja saya rasa dah salah. Ingat penonton-penonton semua, sebelum King Cup lagi saya dah buat satu kenyataan, iaitu saya mohon pada semua jangan sesiapa memaki hamun, mengutuk-ngutuk, menghina, mencica pemain-pemain kita yang ke King Cup, sebab mereka pergi dalam keadaan dah macam tu. Tapi nampaknya kenyataan Presiden Mastaf dan juga merangkap naik Presiden Istaf ini bagi saya adalah satu serangan yang
Satunya tak matang lah. Minta maaf Datuk Suhaili, kita tak berkenalan, saya tak pernah jumpa Datuk Suhaili. Kalau Datuk Suhaili jumpa saya tak ada masalah, saya boleh jumpa, no problem. Boleh sampaikan saja kepada Datuk Makiman pun boleh, sebab Datuk Makiman pun ada satu WhatsApp group dengan saya. Saya tak ada masalah. Kalau nak jumpa saya, kita nak berbual, berbincang mengenai, saya tak ada masalah. Tetapi bagi saya, kenyataan ni premature. Kenyataan ini adalah satu kenyataan yang bagi saya bukanlah berniat baik pun sebenarnya. Saya tak faham kenapa kalau Mastaf beria sangat dengan sepak takraw Malaysia ni, kenapa kenyataan sebegini boleh keluar. Saya tak faham. Saya memang tak faham. Okay. So saya tak tahu kalian yang tengah menonton ni, 24 orang, 25 orang tengah menonton dengan saya ni, dah baca ke belum kenyataan tu? Dah baca ke belum? Kalau belum baca, boleh refer ke mana-mana portal berita dia keluar lah. Ini bukan saya buat cerita ni. Boleh refer ke mana-mana portal berita. Kenyataan ni lah, bagi saya kenyataan ini tak masuk akal lah sebenarnya. Tak masuk akal lah Okay, itu baru itu belum noktah tau. Itu belum ayat pertama dengan noktah. Itu baru saya baca beberapa 10 perkataan pertama pun saya dah rasa janggal lah sebenarnya. Dah baca Azli So what do you think? Azli rasa apa dengan kenyataan tu? Ni saya baru baca 10 perkataan pertama je ni, pun saya dah rasa salah ni kenyataan dia ni. Satu Kemudian dikata belakang sini, dan beliau melihat masalah disiplin di gelanggang mengakibatkan mereka gagal menampilkan prestasi terbaik. Saya tak tahulah kalian punya pengalaman permainan Saya ni main takraw pun tak adalah pandai sangat. Saya pun main takraw pada usia 14 tahun baru saya belajar. Saya mula main league pada usia 14 tahun juga. Alun dah baca pun tak faham lah itulah. Dan kali pertama saya masuk ke Janan umur 14 tahun. Tahun yang sama saya belajar main. Lepas tu saya masuk MSSS, MSSD, MMSSJ, saya masuk semua. Saya masih milih di luar. Tapi saya tak pernah lagi nampak pasukan tu kalah kerana masalah disiplin di gelanggang. Apa yang kalian faham dengan masalah disiplin gelanggang? Ada siapa boleh komen tak? Saya bingung kat ni, masalah disiplin gelanggang ni apa Sebab setahu saya, kalau masalah pemain ada disiplin di gelanggang, pengadil dengan mudah saja akan bagikan kad. Pengadil senang je halau player keluar kan. Saya tak tahu, adakah pemain kita bawa handphone masa dalam gelanggang sambil main takraw lawan King Cup, main TikTok? Adakah pemain kita sambil lipat tu isap vape, kena main senyap kot? Saya tak tahu. In fact, kita pernah tengok beberapa tindakan luar biasa. Ijab bom contohnya masa kat STL, dia lipatnya pengadil apa semua kan. Itu pun masih tak diberikan sebarang kad lah apa semua lah. Dan tidak pula mengakibatkan dia kalah. Sebab saya repeat apa dia kata ialah, beliau melihat masalah disiplin di gelanggang mengakibatkan mereka gagal menampilkan prestasi terbaik. Kalau kita mencarut sekalipun kan, saya tak tahu apa perkaitannya kalau pemain kita mencarut sekalipun mengakibatkan dia orang gagal menampilkan prestasi terbaik. Saya tak faham apa benda ni Datuk Suhaili. Tak maaf sebab Datuk Suhaili, you berstatus Datuk. You pun pernah pegang body board of directors, macam-macam benda lah apa semua kan, marah kop lah apalah. Saya harap level of language yang ada untuk orang hebat macam Datuk Suhaili yang merangkak naik presiden staff ni kan, yang Datuk Alim Kadir angkat ni, maksudnya mesti power lah sebenarnya. Jadi saya tak faham. Bagi saya kenyataan ni purely nonsense dikeluarkan. Ni bukan pasal saya berpihak kepada PSM atau saya berpihak kepada Mastaf ke apa, bukan Tapi saya bercakap atas kapasiti saya sebagai peminat saya sepak takraw. Saya tak faham kenyataan apa ni sebenarnya. Cakap apa ni sebenarnya. Saya repeat how nonsense ayat yang disebutkan ni Beliau melihat masalah disiplin di gelanggang mengakibatkan mereka gagal menampilkan prestasi terbaik. Apa ni? Kalau kata beliau melihat masalah disiplin ketika menjalani latihan kan, mengakibatkan mereka gagal menampilkan prestasi terbaik. Saya faham lah maksudnya disiplin latihan. Sebab memang kita dengar ada pemain-pemain yang memang malas training. Saya dengar benda tu.
In fact saya pernah tengok jugalah kan, pemain yang rajin. Contohnya macam Afifuddin dia tak suruh jogging, dia jogging. So saya tak tahu dia refer kepada apa sebenarnya. Sebab tim regu double menang. So adakah pemain double tak menunjukkan masalah disiplin di gelanggang ni? Saya tak tahu lah. Dia refer pada apa sebenarnya? Beliau melihat masalah disiplin di gelanggang mengakibatkan mereka gagal menampilkan prestasi terbaik. Tak tahu lah. Saya rasa terganggu pula saya baca statement ni. Saya rasa macam, apa yang kau meripik ni sebenarnya ni? Sudinya Datuk, saya bukan attack personal, bukan. Saya cuma minta Datuk tolong clearkan benda ni, boleh tak? Apa sebenarnya? Sebab satu ni bersifat tuduhan Datuk. Ini satu kenyataan yang bagi saya berat ni. Sebab mereka bukan saja akan ditamatkan kontrak, tetapi secara terbuka mereka ni dituduh tau bermasalah. Datuk kena faham kenyataan Datuk ni. Macam tadi saya dengar di radio kemudian saya pun baca apa yang orang hantar kepada saya. Bermaksudnya kenyataan ni dibaca oleh orang rakyat Malaysia, dan persepsi orang kepada mereka hari ni ialah kita kalah di King Cup kerana pemain kita ada masalah disiplin di gelanggang. Apa yang sebenarnya cuba disampaikan, saya tak faham. Bayangkan orang yang tak main sepak takraw. Saya yang main sepak takraw pun saya tak faham. Bayangkan orang yang tak main sepak takraw. Cukuplah bila hari tu kita kalah dengan Korea pun saya penat nak kena jawab. Orang tanya kenapa kalah dengan Korea lah, dengan Korea pun kenapa boleh kalah lah, apalah. Saya tak faham. Kalau masalah disiplin dalam kejohanan, tu kita boleh brain sikit lah. Mel. Jadi saya tak faham apa sebenarnya yang disebutkan. Apa yang sebenarnya digembar-gemburkan di sini. Itu baru second part of the statement. Dan part yang ketiga ialah dia kata malah beliau berkata pihaknya menyiasat mengenai maklumat yang mengatakan ada pihak tertentu mahu pemain negara bermain untuk kalah. Ini juga satu lagi tuduhan yang maknanya apa tau, mereka ni, Mastap ni sedang menuduh ada sekumpulan manusia dalam negara ini yang tidak bersifat patriotik, yang suruh pemain kita pergi King Cup dan main untuk kalah. Kalau main untuk kalah ni dapat apa elang tambahan ke sekarang takraw pun dah ada buki punya penangan, dah ada unsur-unsur judi kot. Main untuk kalah mungkin lah tak tahu. So pemain-pemain Malaysia, tolong jawab saya, adakah anda dibayar untuk main supaya kalah? Kalau betul lah anda main untuk kalah dan anda menerima imbuhan kerana main untuk kalah, saya rasa yang pergi semua Muslim, saya rasa anda tahulah apa implikasi dia kan. Tapi saya tak percaya daripada Sobe sampailah kepada Fizi Razak pergi ke Thailand main untuk kalah. Saya tak percaya benda tu berlaku. Sebab contoh macam Syahir, dia tahu dia tak boleh nak form, dia withdraw. Kalau dia tahu dia main untuk kalah, saya rasa Syahir pun akan pergi. Pencapaian di King Cup, kejap lagi saya sembang Pak tu. Sekarang kita nak pergi pada isu ni dulu. Bagi saya ini isu yang memburukkan lagi persepsi orang kepada sukan sepak. Saya pun sebenarnya tak follow sangat Jadi yang saya tahu cuma pair beregu saja yang menang. Yang lain semua kita tumpas di peringkat separuh akhir. Especially untuk ni lah, acara pasukan dengan antara regu. Kategori kuadran saya tak tahu kita dihantar ke tidak. Wanita pun saya tak tahu apa perkembangannya. Tapi dia penting lah. Cumanya kita tahu kita balik ni kita tak dengar cerita kemenangan sangat kecuali pada regu hijab bangau, acara double. Itu pun bagi saya pun kenyataan media pun macam tak cun sangat. Sebab seolah-olah kita dengan Laos ni sama level lah macam tu. Statement lepaskan diri tu je. Which is ini yang kita dah predict lah sebenarnya. Saya dah predict benda ni, saya dan juga beberapa orang lain lah, iaitu mengenai kekalahan King Cup ni nanti Mastaf akan buat kenyataan yang bagi saya nonsense macam ni, iaitu memindahkan masalah tu kononnya PSM lah punca. Kenapa? Saya dah mengagak dah nampaknya benda tu berlaku lah seperti yang kita jangkakan. That's why saya awal lagi saya dah pesan Jangan salahkan pemain ke apa benda ke macam tu. Jadi nampaknya dia berlaku lah apa yang saya perkatakan ini. Jadi dengan headline sepak takraw skuad kebangsaan bakal dirombak secara total,
saya tengok ada satu posting di Facebook ni, dan saya bacakan apa komen-komen orang Okay, komen status ini dibuat oleh Sepak Takraw History dan dikongsikan di Facebook Masyarakat Bola Lautan, dan ada beberapa komen-komen dekat situ lah Okay, komen yang pertama Alhamdulillah. Komen yang pertama tu maki saya tak nak sebut kat sini tapi maki lah, you boleh baca lah satu. Komen kedua ialah siapa nak main dah tak bagi allowance, moral player kena jaga gak Palong. Saya tak pasti mana kebenaran pemain kita pergi king cup dapat allowance ke tidak, saya tak pasti. Ada satu komen yang kata sistem latihan tu yang jauh ketinggalan, kena ambil coach Tai juga, jangan ego. Ada yang menyokong pendapat tu. Satu komen yang kata kalah sokmo dah. Satu lagi kata bersabar tu separuh dari iman, betulkan mana tak betul, Sepak Takraw sukan tradisi. Satu lagi komen kata nak fitnah pemain pula, sendiri mengurus tak betul, macam tu. Satu komen pula kata pihak mana pula pusing kot lain pula, pemain dah buat sampai baik, mana yang pemain nak kalah, ini semua kamjat. Dia kena macam tu. Rombak sekali persatuan, dah bapak urara anak-anak ke laut lah. Ambil je course import, jangan sombong sistem kita level ketinggalan. Macam tu Sekejap, saya baca komen yang kat sini. Kata Izyus kata, bagi pendapat saya, kemungkinan kenyataan ini bukannya dari pihak Mastaf, kemungkinan dari pihak luar yang merosakkan pihak Mastaf. Yang terbaiknya pihak Bola Lautan dapat pengesahan sebenar. Izyus, kenyataan ini disebut oleh Presiden sendiri. Ini bukan kenyataan pihak luar. Kenyataan ini disebut oleh Presiden Mastaf. Ini bukan kenyataan luar ni. Presiden Mastaf punya kenyataan. Tak macam tu lah salah kami. Patutnya pengurusan bertanggungjawab sepenuhnya. Ingat yang saya baca ini bukan kenyataan luar. Ini ada kenyataan media Presiden Mastaf. Sebab saya bukan baca di Facebook. Saya menerima berita dari yang orang titipkan. Kemudian saya dengar sendiri di radio. Saya dengar di BFM tadi pukul 12 malam, berita tengah malam. Saya dengar kenyataan itu. Jadi maksudnya ini kenyataan Datuk Selaili ni. Ini bukan kenyataan orang luar ni sebenarnya. Dia yang bagi benda ni. Jadi 3 benda lah yang dimention kat situ. Satu ialah dia kata pemain bernaung di bawah PSM. Itu satu hal. Kedua ialah gagal masalah disiplin di gelanggang menyebabkan kita gagal dalam performance. Yang ketiga ialah ada pihak tertentu kata pemain main untuk kalah. Bagi saya ini adalah satu tuduhan yang berat sebenarnya. Satu tuduhan berat. Dan ada Cik Pen komen awak pun saya baca, tapi saya tak terbagi tahu lah awak komen satu. Tapi siapa tengok di ni mungkin tahulah macam mana Cuma again lah, saya kata sebab saya pun tak berniat nak sambung panjang sangat malam ni, because besok pagi pun nak kena training budak-budak lagi. Jadi satu benda yang sebenarnya saya nak tutup malam ni ialah anda boleh tengok komen ini, status ataupun berita yang keluar ini adalah dikongsikan oleh Sepak Takraw History, salah satu penyumbang info yang saya rasa sangat konsisten lah sejak kebelakangan ini. Thanks pada page Sepak Takraw History sebab anda konsisten berkongsi berita-berita terkini. Cuma as for now saja di MBR sudah 1,400 orang membaca posting itu. Saya tak dapat bayang macam mana persepsi orang. Kenapa saya concern? Sebab anak saya main sepak takraw. Kenapa saya concern? Sebab saya banyak terlibat dengan program-program nak merancakkan lagi sukan ini. Tapi kalau dengan kenyataan yang dangkal macam ni, saya rasa Presiden Mastaf sebenarnya dia pun tak tahu apa yang dia cakap. Dan dia sebenarnya sedang mengorek lubang kubur untuk sukan sepak takraw tu sendirilah. Malangnya orang macam ni diangkat sebagai naib presiden di Istaf. Dia hanya mengesahkan bahawa yang sebenarnya Datuk Alin Kadir and the gang bukan serius lah nak bangunkan sukan ni sebenarnya. Saya sedih. Saya sedih dengan dia. Apalah, mungkin benda ni membuatkan mereka gembira katnya, saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu apa yang Mastaf akan dapat. Mastaf kena ingat mereka hanyalah beberapa negeri saja. Kalau dia nak tubuhkan satu list pemain-pemain baru, kalau dia nak tubuhkan pemain-pemain baru, dia kena ingat dia kena dapatkan daripada negeri-negeri yang bukan ahli sekutu Mastaf tau. Mastaf nak tubuhkan pemain-pemain Malaysia baru, dia nak ambil daripada mana? Selangor, Putrajaya, Labuan, Perlis. Cukup ke nak jadikan pemain skuad kebangsaan nak lawan Thailand ni? Dia kena faham lah benda ni. Bagi saya, jangan nak mengarut lah.
Bagi saya jangan nak mengarut lah benda ni. Faham tak? Sebab kalau Mastaf ni dah ada di semua negeri dan cerita. Dia pun hanya beberapa negeri ni kalau dia beria konon nak cakap macam ni. Bagi saya ni satu benda yang pure nonsense lah sebenarnya. So saya harap video ni sampai kepada, itulah berapa kerat je sebenarnya kan, dia merepek apa sebenarnya ni. So saya harapkan video ni sampai kepada Mastaf. Saya rasa nombor telefon saya ada. Sesiapa saja boleh daripada Mastaf boleh nak hubungi saya kalau rasa tak suka dengan apa saya cakap ni, atau nak dapat clarification, ataupun nak membetulkan kenyataan ni lah. Macam saya kata, kenyataan ini tadi adalah satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab, tak matang, dan kenyataannya sebenarnya hanya memburukkan lagi keadaan sepak takraw tempatan. Percayalah, kenyataan macam ni Mastaf tak akan membantu pun, dia hanya memburukkan lagi keadaan. Tak kisahlah dengan flagship baru We Are Sepak Takraw ke apa ke oleh staff, tu hanya slogan lah bagi saya. November ni kononnya akan ada kejohanan dunia lah apalah kan. Filipina akan join ke? Indonesia akan join ke? Singapura akan join ke? Benda ni staff kena fikir lah sebenarnya. Macam tu. So itulah sikit banyak apa yang saya nak kongsikan pada malam ni. So diharapkan kita semua boleh comprehend dan akan dijadikan perbualan yang lebih berisi lah kepada orang-orang yang membaca ataupun terdengar berita ini. Jadi kalau ada orang yang tanya kita semua mengenai status benda-benda ni semua, so saya percaya anda mungkin boleh jelaskan lah, iaitu yang kita sendiri pun tak faham apa yang dimaksudkan dengan kenyataan Presiden Mastaf ini. Alright, so pada Presiden Mastaf tolong jelaskan lah yang lebih baik. Okay, alright, itu saja untuk saya kongsikan pada anda malam ni. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.